Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Jun 2023 bersama saya Pia Ernadia. Lidah rasmi PAS Harakah Daily hari ini memohon maaf kepada pengerusi DAP Lim Guang Eng. Ia berkenaan penerbitan artikel mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman yang telah menyertai PAS merupakan bekas penasihat khas Guang Eng. Menurut Harakah Daily, pihak editorialnya dimaklumkan pengenalan serta jawatan yang dikaitkan dengan Razali seperti dilapor dalam berita itu adalah tidak benar. Tambah Harakah Daily lagi, pihak editorial mengakui hanya menggunakan rekod sedia ada dan tidak mengemas kini kesahihan dari pihak DAP pada 2016 mengenai status jawatan tersebut. Justeru Harakah Daily melahirkan rasa kesal di atas kecuaian itu dan telah menarik balik penyiaran artikel tersebut. Semalam Malaysia Kini melaporkan, Setiausaha Politik Guan Eng Wong Hun Wai menuntut Harakah Daily menarik balik artikel tersebut. Wong juga berkata, Harakah Daily perlu memohon maaf kepada Guan Eng dalam tempoh 48 jam jika tidak mahu diambil tindakan undang-undang. Antara lain, artikel itu turut mendakwa Razali pernah menjadi Naib Ketua Pemuda DAP Pulau Pinang, pegawai khas kepada Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya, pakar strategi DAP, Setiausaha Publicity DAP dan Ketua DAP Jelutong. Razali pertama kali menyertai DAP pada 2008 sebelum dipecat pada 2011 kerana menuduh parti itu terlibat dalam konspirasi untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Kristian jika DAP menjadi kerajaan. Seorang wanita yang tular di media sosial dengan gelaran Inspektor Sheila dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Selayang atas 3 pertuduhan. Sheila Sharon Steven Kumar mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan tersebut dan meminta dibicarakan. Sheila didakwa atas pertuduhan mengugut dan mengaitkan kehormatan seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal dan 2 orang awam. Di hadapan Magistrate Nur Hafizah, Sheila didakwa menyebut berkenaan pangkat Lance Corporal dengan cara tidak wajar dengan maksud untuk mengaitkan kehormatannya. Dia dituduh mengikut Seksyen 509 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Di hadapan Magistrate Tri Guan Hock pula, tertuduh didakwa menghina kesopanan seorang lelaki mengikut Seksyen 509 Kanun Kesesaan. Sheila juga didakwa mengugut seorang wanita dengan niat untuk mendatangkan kegentaran kepada mangsa mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin bagi ketiga-tiga pertuduhan dan menetapkan 7 Ogos ini untuk sebutan semula kes. Sementara itu, Sheila yang ditemui di perkarangan mahkamah berharap keadilan dapat ditegakkan untuknya. So, to the question, how am I feeling today? I'm feeling completely good. I feel completely blessed with the presence of Manoharan Malayalam Sir together with his son, Hariharan Sir today, representing myself for this case. So, let's hope justice prevails. Dalam pada itu, Sheila melahirkan rasa terkejut terhadap kenyataan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution yang mendakwa dirinya sudah digantung tugas. Sheila yang berpangkat Inspektor Percubaan mendakwa sehingga kini masih belum menerima surat pergantungan tugas. Have you been served with surat suspension? Not at the moment yet. Not at the moment. I'm surprised why Home Minister and Tan Sri IGP has actually issued out a statement when the fact that till this date I'm not being served a suspension letter. So there's two contradicting things. She's still a police officer. I will let my lawyer to speak on that. Thank you. Terima kasih. Sementara itu, PDRM dalam kenyataannya petang ini memberitahu perintah tahan kerja ke atas Sheila sudah dilaksanakan. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard PDRM Azri Ahmad berkata, tindakan tersebut dibuat mengikut Seksyen 78 atau Polis 1967. Dalam pada itu, Sheila turut mengadu diberikan layanan kasar ketika dikari. It's very tight. Yeah. Very tight. I told them, please loosen up that handcuff. Yep, ikut.
This is how they treat a police officer. Kita ke berita seterusnya. Presiden Parti Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mempersoal langkah kerajaan mengamalkan diskriminasi pemberian e-belia rahmah. Ahli Parlimen Muar itu mendakwa pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia IPG tidak menerima kredit RM200 bagi program tersebut. Presiden Parti Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mempersoal langkah kerajaan mengamalkan diskriminasi pemberian e-belia rahmah. Ahli Parlimen Muar itu mendakwa pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia tidak menerima kredit RM200 bagi program tersebut. Menurut Syed Saddiq dalam satu hantaran di Twitter, pelajar IPG juga merupakan mahasiswa yang sedang belajar di Pusat Pengajian Tinggi. Tambah Syed Saddiq lagi, mahasiswa berkenaan adalah pelajar sepenuh masa yang juga bakal cikgu. Kenyataan Syed Saddiq itu menyusul selepas menerima aduan daripada seorang pelajar yang mendakwa gagal memperoleh kredit e-belia rahmah. Menurut aduan tersebut, ia menyatakan pengadu gagal menerima kredit itu susulan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdahulu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan golongan belia dan mahasiswa akan menerima kredit sebanyak RM200 bermula 26 Jun ini. Belia yang berumur 18 tahun hingga 20 tahun atau pelajar sepenuh masa yang masih menuntut layak untuk memohon. Sementara itu, MUDA mengumumkan bahawa akan bertanding sendiri di semua 6 negeri pada PRN akan datang. Syed Saddiq menjelaskan bahawa mereka beranggapan 2 blok politik sedia ada tidak mencukupi. Parti MUDA telah lama berbincang berkenaan soal hala tuju dalam berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri yang sedang menanti. Selepas berbincang, berbahas, berdiskusi, mendapat pandangan masyarakat, penyokong, ahli, badan bukan kerajaan, NGO dan NGI, MUDA telah pun membuat ketetapan yang jelas dan berdasarkan kepada konsensus parti, iaitu pada 6 pilihan raya negeri yang bakal kita berhadapan, MUDA akan menyertai pilihan raya negeri ini dan akan bertanding di atas kekuatan parti kita sendiri. Dalam perkembangan yang lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menganggap kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada pelajar perempuan berusia 18 tahun yang mengundang kontroversi telah disalah tafsir. Memetik portal FMT, Fadlina hanya menjawab ringkas ketika diminta mengulas mengenai perkara itu. Kenyataan Anwar itu dibuat dalam satu acara di Universiti Sains Islam Malaysia Nilai 2 hari lepas. Saya pernah terbaca di media online menyatakan bahawa ringgit Malaysia sedikit merosot peratusannya dan ini memberi impak kepada kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Apakah tindakan pihak kerajaan dalam memulihkan kembali nilai mata wang negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, saya bangga dengan Adriana ni. Tingkatan 6 pun hanya soalan begitu kemas. Kalau saya muda, saya nak minta nombor telefon dah. Datuk Seri tak dapat bagi kat saya. Okey, bergurau je. Azizah selalu tonton ni. Peristiwa itu mengundang kecaman daripada kepimpinan Parti Muda dan Biro Undang-Undang Bersatu yang menyifatkan kenyataan Anwar sebagai tidak wajar dan bernada seksis. Timbalan Pengerusi Biro Undang-Undang dan Perlembagaan Bersatu, Syashalina Abdul Latif, mendesak Anwar membuat permohonan maaf secara terbuka. Manakala Timbalan Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz pula berkata, Anwar selaku Perdana Menteri sepatutnya menunjukkan teladan yang baik dan perlu meminta maaf. PH membuat laporan polis terhadap pendakwah bebas Zainul Asri Muhammad Romli kerana didakwa mengeluarkan kenyataan berbentuk hasutan. Ketua Biro Mobilisasi PH Muhammad Yahya membuat laporan berkenaan apabila mendakwa Zainul menyamakan musuh politik dengan musuh Allah. Saya baru selesai membuat satu report berkenaan dengan ungkapan musuh Allah. Ungkapan yang diungkapkan oleh Zainul Asri di Perhimpunan Kedah Berselawat 2 malam yang lepas. Jadi kita serius, kita ambil beberapa ungkapan yang disebutkan dalam ungkapan dia semasa perhimpunan tersebut, mengatakan bahawa
seolah-olah memohon Allah untuk selamatkan negeri Kedah dan menghindarkan Kedah daripada jatuh ke tangan musuh-musuh Allah. Apa yang kita ambil caption musuh Allah itu sebagai satu ungkapan yang berbentuk propaganda, berbentuk satu suasana, membentuk satu suasana ataupun doktrin baru kepada rakyat Malaysia bahawa hanya parti PAS, parti PN sahaja parti yang bersama dengan Allah. Parti selain daripada PAS, selain daripada PN, selain daripada gerakan, daripada PBBM adalah musuh Allah. Maknanya dalam konteks pilihan raya demokrasi negara kita ini, parti selain daripada parti PN itu semuanya adalah musuh Allah. Jadi dalam konteks pilihan raya yang bakal diadakan dalam sikit masa lagi, ini adalah satu environment yang sangat tidak sihat kepada keselamatan, kepada keamanan dan juga ketenteraman negara kita. Jadi kami daripada pihak Pusat Media Harapan mengambil inisiatif ini untuk membuat satu laporan polis supaya satu tindakan yang komprehensif, tindakan yang padu yang perlu dilakukan oleh pihak keselamatan bagi memastikan perkataan atau istilah-istilah ini tidak lagi digunakan, tidak lagi sewenang-wenang digunakan oleh parti-parti politik dalam negara kita. Semakan Malaysia kini mendapati video yang memaparkan ucapan Zainul itu tular di media sosial. Dalam rakaman berkenaan, Zainul menyeru agar umat Islam memperbanyakkan solat hajat sebelum pembubaran DUN. Zainul juga menyatakan semoga Kedah dilindungi daripada musuh Allah. Ucapan Zainul itu dibuat dalam program Himpunan Kedah Berselawat di Stadium Darul Aman Al-Ustar pada 24 Jun lalu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.